digandakan pahalanya sama dengan amalan-amalan fardu, dan amalan fardu digandakan minimal 70 kali ganda. Maknanya kalau nak dikira, kita solat berjemaah 27 darab dengan 70, itulah minimanya. Wallahu yudha'ifu liman yasha, wallahu wasi'un alim. Allah boleh tambah-tambah lagi. Baik muslimin muslimat, dalam masa yang ringkas ini saya diberi masa, kalau tak silaplah 20 minit ya. Ya, 20 minit. Jadi lebih kurang sekarang kita akan berhenti dalam 10 minit lah. 10 minit. Begitu insya-Allah. Jadi dalam masa yang sangat ringkas ini, saya cuma ingin berkongsi sebagai tazkirah ringkas saja, peringat sajalah. Iaitu kita sudah masuk hari yang ke-28 hari inilah. Ada lagi 3 hari, 9, hari ini 28, 29, 28 hari ini ya. 27. Tadi 27, siang 27, 8, 9, 30. Ada lagi campur hari ini 4 hari. 4 hari. Jadi malam 27, pada malam tadi kalau boleh jangan ditinggalkan qiyamnya, kerana dia ada istimewa khas malam 27 ya. Siapa yang dapat tarawih, dapat witir tu syukur, alhamdulillah. Nak dapat lebih tu ekstra bonus. Jadi tuan-tuan, cuma saya nak kongsi berkenaan dengan hakikat Lailatul Qadar. Biasanya kita ini diceritakan oleh ustaz-ustaz kita, fadilat-fadilat, tips bagaimana nak dapatkan Lailatul Qadar dan sebagainya ya. Jadi apakah hakikat Lailatul Qadar? Pertama sekali ia hadiah lah. Dia hadiah. Bulan Ramadan ni bonus ataupun lubuk kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan lubuk ini tuan-tuan, kalau ahli memancing, dia jumpa lubuk, dia takkan balik daripada pagi sampai ke malam. Dan dalam lubuk tu juga, dalam Ramadan ada lagi special lubang-lubang ikan. Maknanya lubuk-lubuk tertentu. Malam Jumaat lagi, Lailatul Qadar lagi, akhir Ramadan lagi dan sebagainya. Jadi malam bulan Ramadan lubuk lah kita kata ya. Jadi perumpamaan para ulama kepada orang yang dalam Ramadan ni seperti mereka yang ada dalam gua, diberi bekas dan diminta mengisi bekas tu. Orang pertama, sami'na wa ata'na, dia dengar, dia taat, dia isi penuh-penuh, tak kiralah gelap dalam tu, taik kelawar ke apa ke, diisi semua. Orang kedua, dia malas sikit, dia ambil separuh je. Orang ketiga, lagilah malas, dia ambil secukup, dah masuk. Maka habis tempoh dalam gua, keluar. Bila keluar, tengok dalam timba tu sebenarnya semua permata-permata. Maka orang pertama ini siapa dia? Iaitu orang-orang yang membuat fardu-fardu dan sunat-sunat. Semua dipulun, penuh dia punya bakul, timba dia. Orang kedua hanya buat yang fardu je. Puasa, semayang, sudahlah. Tarawih tak datang, qiyam tak buat, mengaji pun tak ada. Ini dia cukup modal, separuh je. Orang yang ketiga lagi dahsyat, puasa pun tak, sembahyang pun tak, maknanya orang ingkar. Bila dah habis Ramadan tak boleh masuk dah. Tunggu tahun depan, tunggu game tahun depan. Jadi tuan-tuan, sekarang kita masih berada di dalam gua tersebut. Jadi terpulang masing-masing. Nak jadi orang A, orang B, orang C, terpulang ya. Dan juga ulama-ulama menyebut dalam hidup ni, apabila kita sudah sampai penghujung umur, itu umur lah. Kalau Ramadan, penghujung Ramadan, dia macam orang lumba lari. Lagi nak dekat garis penamat, lagi pecut. Untuk apa? Untuk menentukan menang ke kalah. Begitulah kita dalam hidup ni, di akhir usia kita, dah tua-tua macam ni, kena buat amalan pecutan ataupun amalan-amalan khususi yang banyak. Bulan Ramadan samalah, nak habis dah ni, 4 hari campur hari ni, maka kena buatlah secepat sebanyak yang mungkin. Ya. Baik, itu mukadimah. Jadi apakah hakikat Lailatul Qadar? Ya, hakikat Lailatul Qadar tu kita tahu, dia 1000 bulan bersamaan dengan 83 tahun
lah, 83 tahun 3 minggu 3 bulan 3 hari 3 minggu 3 hari 3 jam 3 minit 3 saat, tu 8.33. Jadi 83 tahun ni tuan-tuan juga adalah daripada doa Nabi supaya umatnya diberi juga sebagaimana kisah Bani Israel, iaitu Sam'un Al-Ghazi itu 1000 bulan dia berdakwah seorang-seorang, one man show. Nabi zaman dia lah, tak ada yang boleh mengalahkan dia dan dia gagah, akhirnya syahid juga. Nabi doa untuk umat baginda SAW dan kita dapat, alhamdulillah. Ya. Jadi 83 tahun, kita ambil 80-an lah umur orang yang 80 tahun di dunia ini, nisbah akhirat cuma 2 jam. 2 jam sahaja. Satu hari sana 1000 tahun sini. Nisbah lah, nisbah ya. Maknanya kalau 1000 tahun tu 24 jam, 80-an tu saya kira 80 lah, 83 mungkin lebih sikit. 2 jam saja. Jadi macam mana tuan-tuan 2 jam tu kita boleh mengumpulkan dana untuk beli rumah, beli kereta, ataupun istilahnya nak buat bekalan secukupnya dalam hidup yang tak ada hujung. Kerja 2 jam je. Kan? Bukan nak cerita amalan ni dalam kuliah lain dah cerita dah, nak cerita Al-Qadar aja. Jadi kalaulah kita kejar fadilat yang 2 jam, setakat mana sangat? Kalau ada company dia kata hari Ahad datang OT 1 jam, dia punya owner ni dia kata kami bayar RM50, jadi 2 jam RM100. Datanglah semua orang kerja RM100, itu OT lah. So bonus ni atau qadar ni OT lah pada kita, pahala-pahala yang banyak tu. Maka saya buat tamsilan ni supaya mudah. Maka semua datang bekerja, tanya kenapa kerja ni datang Ahad ni nak RM1, B RM1, C RM1. Adalah seorang tu tuan-tuan, kita katalah $4 lah, $4 ni habis dah 2 jam, tapi dia masih kerja lagi, menyapu ke, mengecat ke, menyusun apa-apa yang patut ke, kan. Maka owner dia datang, ownernya ni janda, janda namanya si Jenab. Jadi si janda ni kata $4, baliklah $4, 2 jam je saya bayar ni, $4 baliklah, yang lebih saya tak bayar. Kan. Jadi $4 jawab apa? Saya ni Tok Puan bukanlah bekerja lebih-lebih ni nak cari ganjaran, tak ada. Nak cari apa tadi? Pahala-pahala, tidak. Ganjaran lah, habuan-habuan. Tapi saya kerja ni untuk menawan hati Mak Jenab ni lah, Datin ni, untuk menunjukkan saya ni baik, saya itu, saya ini. Akhirnya Mak Datin ini ataupun si owner kepada syarikat tu terpaut hati, belas kasih, terpikat dengan $4 ini yang tak mengejar pahala, yang tak mengejar ganjaran, kan? Maka bukan ganjaran saja yang $4 dapat, si owner tu dapat, si janda tu punya dapat, si kereta dia pun dapat, rumah dapat, kilang tu punya dapat. Yang lain duk kerja OT je, duk kerja ganjaran. Dapatlah RM100 balik. Siapa untung tuan-tuan? Nak cerita ni sebenarnya, biarlah kita beramal, ajar-ajarlah diri kita ini bukan kerana ganjaran. Macam si dolah tu lah, bekerja, beramal kerana mencari cinta Allah, kasih sayang Allah. Jadi orang begini dia sama je, ganjaran ke tak ganjaran sama je. Walaupun kecil tuan-tuan, bagi dia besar, sebab di situ ada kecintaan Allah. Dosa walaupun kecil bagi dia besar, kerana dalam dosa itu ada kemurkaan Allah. Jadi dia tak pandang ni. Belajarlah ke arah itu. Cumanya oleh kerana umat Islam ni imannya berbeza-beza, kan, maka perlu juga ganjaran lah sebagai motivasi sahaja. Motivasi sahaja tu, bukan beramal kerana peti 2 jam tu je. 80 tahun 2 jam je. Tu kasut banyaknya boleh beli. Yalah, sebab dia boleh beli apa? Boleh beli kasut RM1, boleh beli rokok dia, boleh beli apa itu, nasi lemak sebagainya. Si dolah ni dia faham.
Aku boleh dapat lagi banyak daripada itu dengan aku mengaud kasih sayang, honor kepada Lailatul Qadar itu. Jadi tuan-tuan, itulah sebenarnya hakikatnya. Hakikat amalan lah sebenarnya, hakikat amalan. Syurga neraka dicipta sebagai motivasi saja. Syurga motivasi tarik ke depan. Neraka motivasi tolak di belakang. Tak semayang, neraka, ke depan. Tengok depan tu ada apa? Oh, ada sekian-sekian, kita tertarik ke depan. Tetapi orang-orang al-muqarrabun, orang abrar, orang-orang hebatlah, nabi-nabi, wali-wali, para malaikat, dia tak pandang tu. Satu kisah. Kisah-kisah ni sebagai motivasi kita lah. Kisah orang-orang baik ni kan. Zaman salafus soleh ada tok guru hebat. Zaman-zaman dulu ya, Bani Israel zaman dahulu. Ada tok guru hebat. Anak murid dia terlalu ramai. Dan anak-anak murid dia pun jadi wali juga. Ini alam kewalian. Alam kewalian ni tuan-tuan kena melepasi otak sikit lah. Ya, pelik-pelik alam wali ni. Tapi kita ceritalah sebagai satu motivasi pada diri kita dalam beribadah. Motivasi dalam kerja, motivasi dalam tu banyak dah kan. Ini motivasi dalam ibadah. Ini kita berhenti dalam 2.10. Sesiapa yang ada kerja kok kena masuk pejabat, silakan, tak apa. Kan. Boleh kerja ya. Ini kepada mereka yang free boleh duduklah sini. Jadi satu hari anak murid dia, orang kanan dia, anak murid dia tak datang. Sehari dia mengajar tak datang, 2 hari tak datang, 3 hari tak datang. Akhirnya dia tanyalah, ni mana ni fulan bin fulan ni? Maka yang lain kata dia tak datang kerana dia bersedih. Panggil dia minggu depan, panggil datang. Jadi dipanggillah anak murid tu yang kanan tu. Maka dia tanya, kenapa kamu tak datang saya mengajar ni? Kan, saya sebenarnya bersedih wahai tok guru, tuan guru, wahai syekh. Kenapa? Kerana bila saya belajar dengan tuan guru, dengan syekh yang hebat, saya melihat ni orang kasyaf ya, orang yang disingkap hijab. Nampak di dahi tok syekh ini tertulis ahlun nar, ahli neraka. Orang-orang begitu je nampak tuan-tuan. Sebab itulah bila kita jumpa tok guru hebat-hebat ni, solat taubat dulu, istighfar dulu. Malu dia nampak apa yang kita buat. Allah Ta'ala buka hijab. Tapi dia takkanlah kutuk kita. Dia akan kata, ni semalam apa sama ukuk banyak sangat ni. Tak ada. Paling-paling kata istighfar banyak-banyak. Itu je. Menjaga air muka, adab namanya, akhlak ya. Okeylah. Jadi tok guru dia kata, oh itu rupanya yang menyebabkan kamu rasa sedih, sebab tu tak datang, bersedih, berkabung. Kalau itulah yang kamu kata, yang kamu sebab kamu tak datang, aku dah tahu 40 tahun yang lalu. Tok guru ni tahu dah 40 tahun yang lalu. Tapi jawapan kita nak ni, tapi itu bukan kerja aku. Kerja aku taat pada Allah. Masuk syurga, masuk neraka, kerja Allah. Kerja aku taat aja. Jadi bila dah ada begitu, dia pun belajarlah. Lama hilanglah ahlun nar itu. Kerana apa? Ya kasih sayang Allah lah, janji-janji Allah, orang yang baik, yang itu, yang ini kan. Tu dia tuan-tuan, nak ceritanya. Orang-orang begitu, maqam abrar ni, dia 4 maqam ya. Staging itulah. Pertama, Muslim. Kedua, mukmin, atas sikit. Ketiga, muttaqi, orang bertakwa. Atas sekali abrar, orang yang hebat, para malaikat, para nabi, para wali, para wali lah. Begitu. Orang Muslim belum tentu dia mukmin. Kan. Sebab tu kalau apa-apa hal dalam fiqh, mesti pertama Muslim. Syarat sah ini Muslim. Dia tak sebut syarat sah ni mukmin. Dia tak sebut. Sebab mukmin dah tinggi dah. Orang mukmin confirm Muslim. Orang Muslim syahadah, sembahyang, puasa, zakat, haji, Islam lah tu. Cukup lah tu. Tapi bawah lagi lah tu. Muslim buat banyak level. Muslim maksiat, Muslim fasik, Muslim zalim, Muslim banyak lagi. Begitulah. Jadi kita di mana wallahu alam. Mudah-mudahan kita pertingkatkan diri. Ini cerita nak mempertingkatkan diri ni. Jadi orang-orang begitu, tu nak buat perbandingan begini. Amalan soleh orang Muslim masih lagi dikira tidak ikhlas ataupun maksiat lah. Kalau kata maksiat tu teruk sangat kan. Ataupun masih lagi tidak bersih di sisi abrar. Contoh macam mana? Kita sembahyang, kita puasa, mencari fadilat kan.
mereka tak pandang fadilat dah, mereka tak pandang syurga dah. Besar kecil sama je pada mereka. Macam saya sebut tadi, dosa besar, dosa kecil pada mereka sama je. Sebab apa? Kerana di situ ada kecintaan Allah. Sama je. Dan pahala apa ni, pahala besar kecil, dosa besar dosa kecil bagi mereka sama je. Sebab apa? Di situ ada kemurkaan Allah. Kan, bagi mereka yang kata mokok ni makruh ni jangan ceritalah, abrar ni kan. Satu kisah Imam Sufyan Al-Thawri. Imam Sufyan Al-Thawri, dia dalam generasi yang pertama tabi'in tu, dua ulama termasyhur, namanya Imam Sufyan Al-Thawri dan Imam Hasan Al-Basri. Imam Sufyan Al-Thawri, Sufyan nama dia, Thawri tu gelaran dia. Thawri tu ialah anak lembu. Anak lembu. Tuan-tuan kalau digelar apa ni pakcik kambing ke kan, ustaz kambing ke, kata sedap kan. Tapi ni cerita dia. Kenapa dia menggelarkan Sufyan Al-Thawri, Sufyan si anak lembu? Kerana suatu hari, ni ulama besar ni, ulama besar. Satu hari beliau masuk ke dalam Masjid Nabawi. Bukan sengaja, termasuk kaki kiri lah. Tak dosa pun, adab je, cuma kurang adab lah kan. Tapi bagi mereka suatu kesalahan besar. Kita tadi dah masuk kanan ke kiri, kanan insya-Allah ustaz. Cabut selipar, entah pula tadi dah kalut-kalut kan. Kita level kita tak pandang pun. Level dia orang-orang abrar begitu, termasuk kaki kiri. Satu hari sebut masuk Masjid Nabawi. Jadi lepas tu dia isytihar kepada penduduk Madinah, mulai hari ini kamu panggillah aku Sufyan si anak lembu. Sebab apa? Ada otak tak fikir, masuk masjid kaki kiri, tu bukan sengaja. Masuk masjid kaki kiri. Begitulah bagi mereka ni, subhanallah, jauh lah dengan kita kan. Cuma cerita-cerita ni sebagai motivasi supaya kita bersemangat untuk mengupgrade diri kita. Ya, jadi dalam hujung-hujung ni tuan-tuan, hujung-hujung maknanya bulan Ramadan ni, maka kejarlah doa amalannya. Cuma kalau buat banyak-banyak alhamdulillah. Saya cerita minima saja. Satu amalan tolong jangan ditinggal. Apa dia? Di malam hari ke mana, iaitu doa. Doa ni paling mudah. Doa ni ibadah ya. Paling mudah tuan-tuan. Tak perlu ambil sembahyang, itu adab baguslah. Maknanya tak perlu pegang Quran, tak perlu sembahyang penat-penat. Doa antara tangan saja. Kalau lepas sahur tu ngantuk sangat, doa atas katil, tak apa. Ni minimal sangat ni. Jangan doa pun tertinggal. Ya. Doalah tuan-tuan, minta pada Allah. Allah kata dalam Quran tu ayat 185, wa idza 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bila hambaku berdoa kepadaku, khususnya malam atau qadarlah, kan? Satu, Allah kata fa inni qarib, aku ni hampir. Hampirnya Allah tidak berjarak ya, tidak berjarak. Jangan kata hampir begini, tidak berjarak. Allah tidak perlukan jarak. Allah tidak perlukan masa, Allah tidak perlukan tempat. Fa inni qarib ujibu da'wata da'in, aku akan perkenankan janji Allah. Tetapi kepada siapa? Iza da'an, bila orang tu berdoa. Syaratnya mesti berdoa, mesti minta. Mana-mana hamba yang tidak berdoa, tidak minta-minta pada Allah, itu namanya hamba yang sombong. Jadi mintalah tuan-tuan. Doa yang terbaik solat. As-salatu maknaha doa. Sembahyang tu maknanya doa. Itu terbaiklah tu. Ini dah letih sangat ustaz, begitu doa je lah. Kan lepas doa tu tidur lah. Mintalah sebanyak-banyaknya, apa-apa sajalah ya. Yang doa yang Nabi ajar, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang lain tu minta. Baik, yang kedua, kalau tak larat nak buat apa-apa, buatlah satu zikir wirid yang sangat hebat, yang sangat dicintai oleh Allah Ta'ala. Kalimatani khafifatani fil lisan, saqilatani indal mizan, fil mizan ahibbatani indar rahman. Dua perkataan yang sangat ringan di lidah, sangat berat di mizan, sangat dicintai. Sangat ni sangat dicintai Allah Ta'ala. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Baca tu
Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi. Bacalah 3-4 kali ke 10 kali ke 40 kali, lepas tu tidur. Tu yang ringan-ringan ni jangan ditinggalkan. Kalau yang ringan ni boleh tinggal ni, tak tahulah saya macam mana kan. Tak ada tangan, dengan selimut pun tak apa. Selimut ya, sejuk sangat rumah ada aircon. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu. Bacalah tu. Tahmid, doa mesti ada rukun doa ya. Tahmid, selawat, doa kita selawat. Jadi tahmid yang terbaik macam sebagaimana yang imam kita bacalah, ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultani. Itu ulama kita dah susun dah. Ulama Melayu dah susun dah tu. Terbaik dah tu. Bila kita baca ni, malaikat tak tahu nak tulis pahalanya berapa. Terlalu banyak. 2 amalan yang malaikat tak tahu nak tulis pahala dia. Pertama, doa tadi, tahmid tadi. Yang kedua, puasa. Semua KIV. Tunggu nanti jumpa Allah Ta'ala, Allah akan bagi pahala. Puasa dan tadi apa tu, tahmid tadi, ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azim sultan. Ini boleh baca pun di luar sembahyang pun boleh. Tuan-tuan nak balik ni baca ya Rabbi selain pada alhamdulillah, 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 baca ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azim sultan. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azim sultan. Baca banyak kali. Kemudian selawat yang terbaik ayat akhir itulah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim sampai fil alamin innaka Hamidum Majid. Lepas tu doa dan tutup dengan selawat. Lepas tu tidur. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi, subhanallah. Lepas tu dapat 5 kali 7 kali tidur lah. Begitulah. Ini yang terringan sekali. Tapi yalah, di hadapan saya ni semua hebat-hebat belaka kan. Setakat 100,000 zirit sehari ustaz tu mainan gitu. Alhamdulillah. Wali-wali belaka ni insya-Allah. Yang lemah-lemah macam saya ni, buatlah amalan-amalan tu, jangan sampai tertinggal ya. Wallahu alam. Jadi cukup masa dah tu 20 minit sebagai penutup. Jadi yalah, saya pun kat sini dah beberapa lama, setahun juga lebih sini. Mohon ampunan maaf di atas selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Malam Hari Raya Aidilfitri itu antara doa yang tidak ditolak. Malam Hari Raya Khamsul Layalin la turaddu fihi da'watun. Pertama, 5 malam yang tidak ditolak doa. Pertama, malam awal Rajab. Kedua, malam nisfu Sya'ban. Ketiga, walailatul Jumaah, malam Jumaat. Dan keempat, kelima, walailatul Aidaini, 2 malam hari raya Aidilfitri, Aidil Adha. So sambil kita takbir, berdoa-doalah. Lah, itu bonus Allah Taala. Dah bagi 3 bulan kita susah-susah, akhir Tuhan kata, kau nak apa? Doalah kan. Kau nak apa? Mintalah. Minta sehebat-hebatnya ya. Begitulah tuan-tuan. Jadi saya ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Kok selama mengajar ni ada tersinggung-tersinggung. Dan saya doakan semoga puasa kita tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashwana wa tabarruna wa tamim taqsirana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal karim. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.